Okey dah. Okey, baik. Jadi apa yang telah kita belajar pada kelas yang sebelum ni, kita dah melihat mengenai ajaran agama di dalam Tamadun Cina, iaitu ajaran Taoism. Jadi Taoism ni apa yang perlu kita ingat, dekat Taoism ni dia ada istilah daripada satu menjadi dua, daripada dua menjadi tiga. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala makhluk. Okay. Jadi Taoism ni telah diperkenalkan oleh Lao-Tzu lah pada zaman waktu itu adalah zaman negeri-negeri yang berperang. Okay. Itu berkaitan dengan ajaran Taoism. Okay. Seterusnya adalah ajaran Confucius. Okay. Ajaran Confucius ni dia telah diperkenalkan oleh Confucius. Okay, jadi dalam ajaran Confucius ni dia lebih mengutamakan kepada 5 jenis hubungan antara manusia lah, ataupun disebut sebagai wulun. Wulun ni macam kata contohlah kalau ada soalan dalam exam ke keluar kan, wulun. Okay, jadi wulun ni maksudnya adalah 5 hubungan tadi tu lah. Jadi apa 5 hubungan tu? Hubungan antara ayah dengan anak. Okay. Hubungan antara abang dengan adik-beradik ataupun hubungan antara adik-beradik, hubungan antara suami isteri, hubungan antara tua dengan muda, dan juga hubungan antara pemimpin dan juga masyarakat. Itu adalah antara 5 hubungan dalam yang telah diperkenalkan oleh Confucius ataupun Confucius. Okay. Lepas tu dalam ajaran Confucius juga dia ada 8 nilai murni. Okay, iaitu nilai-nilai murni tu boleh tengok baliklah dekat dalam slide. Okay. Seterusnya kita juga pada kelas yang sebelum ni kita juga telah membincangkan mengenai kepercayaan animisme lah. Jadi kepercayaan animisme ni adalah satu kepercayaan kepada makhluk halus ataupun roh oleh masyarakat orang asli, yang mana mereka percaya bahawa dekat dalam alam ini ada kuasa ataupun semangat yang mana mereka mendiami di kawasan gunung, bukit, busut, sungai, laut, pokok dan juga tanaman. Jadi mereka ada yang akan menjamu kepada semangat-semangat tersebutlah. Okay. Jadi itu adalah antara yang telah kita belajar pada kelas yang sebelum ni lah. Okay, baik. Jadi pada kelas hari ini kita akan masuk dalam bab 5, iaitu mengenai penyelesaian konflik. Okay, baik. Baik, sebelum kita pergi kepada konflik moral ni, okay, jadi saya secara pengenalan atau pendahuluan, okay, sebenarnya untuk konflik moral ni, dia ada satu lagi istilah, iaitu istilah kemerosotan moral. Dalam slide tak ada. Tak apa, kalau nak salin boleh salin. Okey, jadi kemerosotan moral ni dia adalah boleh berlaku apabila penerimaan seseorang individu ataupun masyarakat terhadap beberapa isu-isu moral yang dianggap sebagai tidak bermoral. Dan maksudnya kat sini seorang individu ataupun masyarakat dia boleh menerima isu-isu yang dianggap tidak bermoral lah. Okay. Jadi penerimaan ini membawa maksud bahawa mereka ni menganggap bahawa isu-isu moral tersebut adalah suatu benda yang dapat diterima dan tidak melanggar kepada nilai-nilai moral lah. Okay, contohnya macam mana? Contohnya macam misal kata dalam masyarakat kampung X, okay, dia dapat menerima bahawa boleh masyarakat kita untuk menerima perkahwinan sejenis ataupun hubungan homoseksual. Homoseksual ni maksudnya hubungan sama jenis lah, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Okay. Ataupun mungkin juga contoh yang lain, misal kata boleh contoh yang lain, okay, misal kata masyarakat di kampung A, okay, dia kata kita boleh je buat kegiatan pelacuran ni tak ada masalah, asalkan dia ada lesen, contoh.
Okay, jadi itu adalah antara kemerosotan moral lah. Maksudnya dia boleh menerima satu aktiviti yang tidak bermoral, apa? Dia boleh terima. Okay, itu adalah kemerosotan moral. Okay. Baik, yang kedua, yang seterusnya, okay, kita akan lihat adalah mengenai konflik moral. Okay, konflik moral ni dia bermaksud adalah satu ketegangan yang mana ketegangan itu timbul apabila terdapat beberapa percanggahan atau nilai antara dua ataupun lebih pihak. Jadi maksudnya konflik moral ni satu apa benda ataupun perkara yang berlaku apabila berlakunya okey, kejap saya ni. Okey, apabila berlakunya ketegangan antara dua pihak ataupun lebih disebabkan adanya percanggahan ataupun nilai. Okey. Yang tadi saya ulang balik kemerosotan moral ni. Okey, kemerosotan moral ni dia berlaku yang poin pertama, kemerosotan moral ni dia berlaku apabila apa? Sesuatu masyarakat ataupun seseorang individu dia dapat menerima terhadap beberapa isu-isu moral yang dianggap tidak bermoral. Jadi maksudnya kita dapat menerima sesuatu yang tidak bermoral ni, kita boleh terima benda tu. Maksudnya benda tu dia dianggap tidak menjadi satu kesalahan. Itu poin pertama. Jadi maksudnya kemerosotan moral ni berlaku apabila seseorang individu atau masyarakat dia boleh menerima terhadap isu-isu moral yang dianggap tidak moral. Okey, poin yang kedua, penerimaan isu ni bermaksud mereka menganggap bahawa isu moral ni adalah sesuatu yang dapat diterima dan perkara tersebut tidak melanggar nilai-nilai moral lah. Maksudnya kat sini mereka dapat menerima perkara tersebut disebabkan pada pendapat mereka benda tu tak salah. Walaupun sebenarnya benda tu salah. Contohnya macam mana? Contohnya okey, pelacuran. Okey, pelacuran misal kata contoh, kalau pelacuran tu tak ada lesen, okey, jadi benda tu salah. Tapi misal kata pelacuran tu ada lesen. Okey, jadi benda tu boleh buat. Contohnya macam tu lah. Okey, ataupun perkahwinan sama jenis. Jadi sebenarnya benda tu adalah satu kemerosotan moral lah. Sebab apa benda tu sebenarnya tak benda tu tak sepatutnya lah. Sebab apa kita memang dicipta berpasangan lelaki dengan perempuan. Jadi itu contohnya lah. Okey, itu kemerosotan moral. Dapat kemerosotan moral Amira? Dapat Dapat. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Okey, baik. Saya ulang balik yang konflik moral. Okey, konflik moral ni dia adalah bila berlakunya ketegangan ataupun sesuatu benda bilanya terdapat percanggahan antara dua nilai ataupun lebih. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita boleh lihat sebenarnya konflik moral ni boleh terjadi dalam diri individu itu sendiri ataupun secara berkumpulan ataupun masyarakat, negara ataupun global. Okey. Sebenarnya konflik moral ni dia boleh timbul akibat daripada percanggahan nilai, kepercayaan, peraturan dan sistem pemerintahan, keperluan, kehendak, tradisi, budaya dan pandangan berbeza. Okey, contohnya macam mana kalau konflik moral ni? Tadi kalau kamu baca dekat dalam slide ni dia kata ada kalanya konflik moral ni dia boleh terjadi dalam diri seseorang individu sendiri, kumpulan, masyarakat, negara dan juga global. Okey, contohnya macam ni. Misal katanya saya bagi situasi, okey, situasi Ahmad. Ahmad adalah seorang pelajar. Okey, Ahmad ni pada esok hari dia ada peperiksaan semester. Tak kisahlah peperiksaan apa-apa. Tapi pada malam tersebut Ahmad dia pergi melayari internet ataupun dia bermain permainan video. Jadi sedangkan benda tu dia esok dia ada peperiksaan. Jadi itu pun sebenarnya adalah konflik moral. Konflik moral yang berlaku. Maksudnya dia ada berlakunya konflik moral tapi dia dalam
individu dia lah. Maksudnya dalam diri dia sendiri lah. Tu adalah konflik moral dalam individu. Okay. Konflik moral juga mungkin boleh terjadi dalam mungkin antara dua pihak lah ataupun lebih. Okay, contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Okay, katakanlah katakanlah kawan kita ajak kita pergi ponteng sekolah. Okay. Baik. Contoh ni tak ada kena-mengena dengan siapa. Saya nak bagi awak faham. Okay. Katakanlah ada kawan kita ajak pergi ponteng sekolah. Okay. Jadi dekat situ mungkin kita akan wujudnya satu konflik moral. Antara sama ada kita nak memilih nak pergi ke sekolah. Nak memilih kawan kita, kawan baik kita tu yang ajak, ataupun kita nak memilih pergi ke sekolah ataupun masuk ke kuliah. Tu contoh konflik moral lah. Okay. Jadi sebenarnya konflik moral ni memang banyak terjadi lah. Kalau kita tengok dekat dalam laman sosial pun ada juga. Contohnya macam mana? Contohnya macam konflik antara ataupun percanggahan yang berlaku. Misal kata contohlah ada satu isu kan. Mesti ada orang yang bersetuju dengan satu pendapat tersebut. Manakala ada satu lagi pihak, dia tak bersetuju dengan pendapat tersebut. Jadi sebenarnya percanggahan antara yang berlaku ni, dia disebabkan oleh beberapa sebab lah. Jadi mungkin disebabkan ada percanggahan nilai, kepercayaan, peraturan, sistem pemerintahan, keperluan, kehendak, tradisi, budaya dan juga pandangan yang beza. Sebab antara kita ni kadang-kadang pandangan kita tak sama. Macam contohlah, walaupun mungkin ada adik-beradik kembar. Okay. Kadang-kadang kalau kita tengok mungkin dalam pandangan kita orang yang kembar ni dia akan sama, tapi sebenarnya tak. Kadang-kadang orang yang kembar ni dia ada pandangan dia yang berbeza. Macam tu lah. Apatah lagi orang yang tak kembar. Contohnya macam saya bagi satu situasi. Okay. Macam ada setengah keluarga kan. Dia kalau waktu makan, kalau kita letak periuk sekali dekat tempat meja makan tu, dia tidak ada masalah. Okay, bagi dia okey lah sebab benda tu mudah. Itu pada pandangan keluarga tersebut. Tapi ada keluarga yang dia anggap kalau kita letak periuk dekat atas meja makan tu, dia adalah satu benda yang tak sopan. Maksudnya benda tu tak ni lah, macam tak sopan lah. Dan dia anggap benda tu macam pemalas. Contohnya macam tu lah. Jadi itu sebenarnya adalah konflik moral. Sebab adanya percanggahan yang berlaku disebabkan mungkin ada perbezaan pandangan. Okay. Ya. Okay. Baik. Jadi sebenarnya dalam konflik moral ni dia ada dua jenis lah. Jadi yang pertama, konflik moral yang pertama adalah konflik moral interpersonal. Intrapersonal. Intrapersonal ni maksudnya satu konflik yang berlaku dalam diri kita. Yang akan terjadi dalam diri kita ataupun seseorang. Okay. Contohnya macam mana? Contohnya macam kalau kita tengok dalam gambar ni. Dalam gambar ni ada orang yang sedang mengulang kaji pelajaran kan? Okay. Jadi mungkin konflik moral dia adalah katakanlah ada dua subjek yang nak exam kan. Jadi mungkin konflik dia timbul subjek mana yang perlu saya ulang kaji dulu. Mungkin tu contoh lah. Okay, ataupun mungkin macam ni contoh dia. Macam contoh tadi lah. Misal kata esok exam. Tapi dia teringin rasa nak main permainan video ataupun video game.
Jadi itu pun antara konflik moral lah. Cuma konflik moral itu adalah intrapersonal. Iaitu konflik moral yang berlaku dalam diri dia sendiri. Dia tak melibatkan kepada orang lain. Okay. Okay. Yang kedua, konflik moral yang kedua adalah konflik moral interpersonal. Dia beza tadi intra. Okay, kita ingat kalau intra ni diri kita sendiri. Kalau inter ni maksudnya antara kita dengan orang lain. Ingat dia intra dengan inter. Jangan keliru. Okey, jadi interpersonal ni dia adalah satu konflik moral yang berlaku antara diri kita dengan orang lain. Contoh kalau kita tengok dalam gambar kartun ni. Okay, dalam gambar kartun ni katakanlah ada dua orang Saya bagi nama yang baju hijau ni Ahmad. Yang baju merah ni Abu. Okay. Jadi baju hijau ni dia kata dia ajaklah kepada yang kawan dia baju merah ni, dia ajak belajar. Dia kata jom kita study. Esok exam minggu depan. Tapi yang kawan dia baju merah ni dia kata, alah exam ni lambat lagi, tak perlulah kita nak study awal-awal, nanti kita lupa. Jadi sebenarnya itu contoh antara konflik moral yang berlaku interpersonal. Maksudnya konflik moral yang berlaku antara dua pihak. Okay. Faham Okay, satu lagi contoh. Nak bagi faham yang intrapersonal. Okay, misal kata contoh. Kamu kamu nampak kawan kamu mencuri. Kawan baik kamu mencuri. Okay. Jadi mungkin kat situ ada berlakunya konflik sama ada nak bagi tahu cikgu disiplin ke ataupun mungkin nak senyap. Jadi itu contoh konflik moral interpersonal lah sebenarnya. Dia melibatkan antara dua orang. Okey, baik. Setakat ni faham Faham. Okey, faham Okey, baik. Kalau macam tu saya nak tanya. Okey, baik. Saya nak tanya kepada Ainul Hazirah. Ada Ainul Hazirah? Okey, soalan saya Ainul Hazirah. Apa yang Ainul Hazirah faham berkaitan dengan kemerosotan moral? Ada ke Ainul Hazirah? Tak ada? Yes, sir. Maaf tak dengar. Sekejap Okey. Okey, tak apa. Okay. Apa yang Ainul Hazirah faham? Dapat ke Ainul? Saya boleh tolong ke? Okey, Akmal Daniel nak tolong. Okey, apa Akmal Daniel? Apa Akmal Daniel faham? Kita orang ada 5 orang. Kemerosotan moral ni macam masyarakat atau individu dapat menerima sesuatu perbuatan yang tidak bermoral. Contohnya, pusat hiburan atau pusat pelacuran boleh dibuka sekiranya ada lesen. Itu bermaksud macam pusat pelacuran dan pusat hiburan kan macam tidak bermoral. Tapi kalau ada lesen, dia diterima oleh masyarakat dan individu. Terima kasih Akmal Daniel. Okey, baik. Seterusnya saya nak tanya kepada Aiman Izzat. Ada Aiman Izzat? Ada, saya ada. Okey, baik. Apa yang Aiman Izzat faham berkaitan dengan konflik moral? Moral pencegahan nilai. Okey, pencegahan nilai.
Pecahangan nilai macam mana tu, Aiman? Macam tadi cikgu tu kawan kita ajar bunting kelas tapi kita tak tahu nak pilih nak bunting ke nak masuk kelas. Okey, baik. Terima kasih. Okey, betul. Okey. Baik. Okey, betul lah tadi. Cuma yang kena tambah sikit, pecahangan tu berlaku antara dua individu ataupun lebih lah. Okey, baik. Okey, dalam konflik moral ni dia ada dua jenis. Okey, baik. Nurul Atikah. Okey, boleh bagi satu jenis konflik moral? Konflik moral intrapersonal. Okey, intrapersonal ni macam mana? Dia lebih kepada diri sendiri. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya Faizal. Ada Faizal? Saya, sir. Okey, baik. Boleh bagi satu lagi jenis konflik moral? Konflik moral interpersonal. Okey, interpersonal. Okey, interpersonal ni macam mana? Dia konflik moral yang melibatkan dua orang atau lebih. Okey, baik. Betul lah. Okey, baik. Okey, kita sambung Okey, jadi untuk dalam kita, kalau kita tengok berlakunya banyak konflik yang berlaku dalam kehidupan kita ni, konflik moral yang berlaku. Sebenarnya dia ada cara dia ataupun kita panggil dia sebagai satu strategi untuk nak menyelesaikan konflik moral tersebut lah. Tapi walau bagaimanapun, untuk kita nak menyelesaikan konflik moral ni sebenarnya untuk dia bukanlah semua isu yang sesuai Okay. Semua isu sesuai kecuali kalau kita nak selesaikan isu yang berkaitan dengan jenayah ke ataupun kewangan, mungkin dia kurang sesuai lah. Okay. Jadi sebenarnya untuk dalam strategi penyelesaian ni dia ada 4. Dia ada orang baru masuk. Okey, baik, dia ada 4 strategi lah. Okay. Yang pertama adalah kita panggil dia sebagai strategi pembinaan hierarki. Okay. Yang kedua, strategi pencairan masalah ataupun strategi pencairan. Yang ketiga, strategi kompromi. Dan yang keempat adalah theory of constraint. Jadi dekat dalam theory of constraint ni dia ada lagi pecahan dia lah. Nanti kita akan tengok. Okey, baik. Yang pertama kita akan lihat dulu di strategi pembinaan hierarki. Okey, baik. Jadi untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni, dia adalah yang mana individu ataupun kumpulan yang menghadapi konflik moral mempunyai dua nilai yang bercanggah dan terpaksa bertanya kepada diri sendiri yang mana satu yang lebih penting. Jadi maksudnya dalam konflik moral tersebut berlaku apabila ada dua benda yang bercanggah dan kita akan tanya yang mana yang lebih penting. Jadi andaian dekat sini ialah hanya satu nilai sahaja yang kita boleh pilih dan satu lagi nilai terpaksa kita abaikan lah. Faham Maksudnya untuk strategi pembinaan hierarki ni, katakanlah kita ada dua pilihan. Okay. Jadi hanya satu saja yang kita boleh pilih dan satu lagi kita terpaksa abaikan. Tapi untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni, dia ada satu je isu yang tak sesuai lah. Iaitu isu yang melibatkan nyawa. Jadi untuk dalam isu melibatkan nyawa ni kita tak boleh buat pilihan. Mungkin kita nak buat pilihan, okey, yang mana satu sesuai, tak boleh lah. Okay. Jadi untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni, okey, kelemahan dia kalau kita lihat dalam nilai-nilai yang berkonflik, dia sukar untuk kita susun mengikut hierarki lah, sebab sukar untuk menentukan nilai mana yang lebih asas ataupun fundamental. Atau fundamental ni maksudnya asas lah. Okay. Jadi untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni, kita akan menyusun dulu nilai-nilai daripada yang paling penting hinggalah kepada kurang penting lah. Okay. Jadi untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni, apa yang kita akan lihat adalah kita akan memilih
dan menyusun atur nilai yang wujud akibat daripada konflik moral tersebut. Maksudnya mungkin akan ada beberapa nilai. Okay, jadi kita akan pilih yang mana yang penting kepada yang kurang penting. Okay, jadi selepas kita mengenal pasti nilai-nilai yang terlibat tu, okay, jadi nilai tersebut kita akan susun mengikut kepentingan dia. Macam kata contohlah ada 3 nilai. Okay. Jadi dalam 3 nilai ni kita akan pilih yang mana ada kepentingan dia lah. Okay. Dan sebenarnya untuk menggunakan strategi pembinaan hierarki ni, kebijaksanaan dalam menyusun kepentingan nilai membolehkan seseorang individu dapat menyelesaikan sesuatu konflik dengan baik. Dan untuk kita nak buat penilaian ni, kita kena berhati-hati. Okey. Baik, jadi untuk kita nak buat strategi pembinaan hierarki ni, kita ada langkah-langkah dia lah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita kena ingat kena pasti dulu nilai yang berkonflik. Okey, contohnya macam ni lah. Kejap Kejap Okay, sorry ada orang call tadi. Okay, tak apa. Okay, jadi kita saya ulang balik Okay, jadi untuk langkah-langkah yang perlu kamu buat untuk kita buat strategi pembinaan hierarki ni, yang pertama kita kena pasti dulu apa nilai yang berkonflik. Okay. Yang kedua kita kena susun dulu nilai yang berkonflik itu ikut kepada kepentingan. Dan yang ketiga kita kena pilih mana langkah yang terbaik untuk dalam kepentingan tersebut lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, situasi contoh dia macam ni. Situasi dia, okay, saya bagi situasi yang paling mudah. Okay, waktu kita masa berlakunya kes COVID-19 meningkat dululah. Dalam awal tahun dulu kan, ada yang COVID meningkat sampai 20,000 kan. Okay, jadi dekat situ ada satu konflik. Okay, sama ada kita nak membuka ekonomi. Maksud buka ekonomi ni maksudnya kedai-kedai boleh buka ke, pasar raya semua boleh buka. Okey, kilang-kilang boleh buka. Itu itulah. Ataupun kita nak tutup ekonomi. Okey, bila tutup ekonomi ni maksudnya mungkin ada kilang-kilang yang terpaksa dihadkan dia punya jam dia, ada sekolah terpaksa tutup, tak boleh rentas negeri. Okay. Jadi sebenarnya antara dua nilai tersebut dia ada pro dengan kontra lah. Kalau kita tengok yang pertama mungkin kalau kita buka ekonomi, kes COVID-19 dia akan meningkat. Dan bila COVID-19 dia akan meningkat, dalam masa yang sama maksudnya mungkin ada orang yang meninggal disebabkan tidak divaksin ataupun dijangkiti oleh COVID-19 tu akan meningkatlah juga kan. Itu yang pertama. Ataupun mungkin kita nak pilih kalau kita tutup ekonomi, mungkin kes COVID-19 tu kita dapat kawal. Betul, kes COVID-19 kita dapat kawal, tapi dalam masa yang sama bila kilang tutup ataupun mungkin kedai-kedai tutup, mungkin ramai orang yang hilang pekerjaan. Jadi bila orang hilang pekerjaan mungkin akan ada orang yang tak dapat sumber duit lah. Jadi bila tak dapat sumber duit mungkin ada orang yang akan
meninggal disebabkan oleh hilang pekerjaan, maksudnya dia bunuh diri, macam tu. Jadi dekat situ sebenarnya ada berlakunya konflik lah antara nak pilih yang mana satu yang penting. Jadi mungkin kat sini ini contoh strategi pembinaan hierarki lah. Mungkin kat sini bila berlakunya dua nilai yang saling bercanggah, jadi kita akan pilih dulu yang mana satu penting. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua macam mana? Contoh yang kedua macam ni. Misal kata saya bagi satu misal kata contohnya Ahmad. Okey, Ahmad ni dia adalah seorang ketua dalam kesatuan buruh dia. Jadi dalam kesatuan buruh yang disertai oleh Ahmad ni, kebanyakan ahli kesatuan dalam kesatuan buruh ni dia memegang jawatan yang tidak memerlukan kepada kemahiran lah. Okey, maksudnya yang tak ada kemahiran. Contohnya macam kerja kedai makan, pekerja kilang, yang tak ada kemahiran lah. Maksudnya dia yang tak ada kemahiran. Dia maksudnya dia buat benda tu dia tidak belajar masa diploma ke apa. Okey. Jadi mereka ni yang mereka ni kerap diberhentikan kerja dan tiada dana untuk nak membiayai program kebajikan bagi pekerja yang telah dibuang kerja. Jadi oleh itu jaminan kerja ni sangat penting. Jadi sebenarnya jaminan kerja ni sangat penting. Okey, dalam masa yang sama, dalam kesatuan buruh ni juga siapa tadi Ahmad Kesatuan Buruh Ahmad dia ada juga kelompok kumpulan pekerja yang amat mahir lah. Okay. Jadi untuk dalam pekerja yang mahir ni, dia kata jaminan kerja bukanlah satu isu. Sebab apa? Sebab dia mahir. Jadi maksudnya dia mudah untuk nak dapat pekerjaan. Dan untuk dalam kelompok pekerja yang mahir ni, dia kata dia sebenarnya nak mendesak supaya dia mahu Ahmad desak majikan supaya tambah hari cuti pada hujung minggu. Okey, faham situasi dia? Okey, situasi dia macam ni. Ahmad ni dia adalah seorang ketua dalam kesatuan buruh. Jadi dia ada dua kelompok buruh lah. Yang pertama buruh yang tak mahir. Okey, buruh yang tak mahir ni dia biasanya kerap lah diberhentikan kerja. Dan dia tidak ada dana untuk nak biayai program kebajikan pekerja. Okey. Satu lagi kelompok dalam kesatuan buruh yang diketuai oleh Ahmad ni, dia ada kumpulan pekerja yang mahir. Jadi bagi kumpulan pekerja yang mahir ni, dia kata jaminan untuk dapat pekerjaan ni bukanlah satu isu. Tapi dia nak apa yang Ahmad perjuangkan adalah Ahmad kena desak majikan untuk menambah hari cuti pada hujung minggu. Jadi untuk dalam situasi Ahmad ni, dia ada dua nilai yang berkonflik lah. Yang pertama tadi antara jaminan kerja. Jaminan kerja tu untuk yang pekerja tak mahir, dan juga masa lapang. Masa lapang ni yang dituntut oleh pekerja yang mahir. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, Ahmad dia memang mustahil lah untuk nak memilih kedua-dua nilai tersebut. Jadi mungkin antara dua nilai ini, Ahmad perlu memilih yang mana lebih penting. Jadi mungkin Ahmad dia akan buatlah menyusun tadi yang langkah yang saya cakap. Yang pertama kita kena pasti nilai yang berkonflik. Yang kedua kita kena susun. Yang ketiga kita kena pilih. Jadi apa yang penting adalah dia kena lihatlah. Contohlah antara dua perkara tersebut kan. Antara jaminan kerja dengan dapat masa lapang. Katakanlah, ni contoh tau. Contohnya bagi Ahmad mungkin dia kata yang lebih penting adalah kena pastikan pekerja ni ada jaminan kerja. Jadi mungkin dia akan pilih lah yang nombor satu yang tu. Dan yang kedua mungkin yang kurang penting adalah mendapat hari cuti yang lebih banyak. Yang tu mungkin dia akan pilih nombor 2. Jadi maksudnya dia akan selesaikan isu tentang jaminan pekerjaan. Jelas kan berkaitan dengan strategi pembinaan hierarki ni?
Ada soalan tak? Faham? Faham Okey. Baik. Jadi kata kunci untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni maksudnya dia akan pilih antara dua nilai. Dan dia cuma boleh pilih satu saja nilai. Manakala nilai yang satu lagi dia terpaksa abaikan. Okey. Baik, seterusnya kita akan pergi lihat kepada strategi pencairan masalah. Okey, jadi untuk dalam strategi pencairan masalah ni, dia biasanya kita akan guna pakai contohnya sekiranya dalam strategi pembinaan hierarki tadi tidak berkesan ataupun kita sukar untuk nak laksanakan. Okay. Jadi katakanlah contoh yang tadi kita kita buat dalam strategi pembinaan hierarki, kita kena mula-mula kita kena pasti, lepas tu kita kena pilih langkah. Okay. Lepas tu kita kena susun dulu. Lepas tu baru kita boleh pilih. Okay. Katakanlah strategi pembinaan hierarki ni kita rasa kita tak dapat buat ataupun dia kurang berkesan lah. Okay. Jadi kita boleh pergi kepada strategi yang kedua lah, iaitu strategi pencairan masalah. Okay. Jadi melalui strategi pencairan masalah ini, pada asasnya seseorang individu dia akan mencari alternatif dalam keadaan yang bercanggah tanpa memikirkan nilai moral. Jadi maksudnya seseorang individu ni dia perlu lebih bersikap fleksibel. Fleksibel ni maksudnya boleh berubah-ubah terhadap masalah ataupun konflik dengan mencari alternatif yang lain yang lebih sesuai lah. Okay. Jadi dalam nilai yang terdapat dalam strategi pencairan masalah ni, okay, dia adalah satu nilai yang mana dia boleh bersifat, boleh diubah dan juga dia tidak tetap lah. Okey, jadi untuk dengan apabila kita gunakan strategi ini, seseorang individu tu dia mestilah jelas dan juga disedar tentang matlamat yang hendak dicapai. Dan mungkin disebabkan mempunyai pelbagai matlamat dan alternatif, jadi segala nilai konflik tersebut kita dapat selesaikan bersesuaian dengan matlamat yang kita nak buat. Okey, jadi contohnya macam mana? Contohnya dalam situasi yang diberi, dia bagi contoh, misalnya ada dua pelajar kolej, dia berikan tugasan untuk nak menyiapkan satu projek pendidikan moral bersama-sama. Okay, katakanlah dalam situasi ada dua orang pelajar, dia telah diberikan tugas untuk menyiapkan satu projek pendidikan moral bersama-sama. Jadi situasinya mereka ni tidak dapat nak bekerjasama lah, sebab masing-masing dia akan ada pendirian dia yang masing-masing. Contohnya macam Siti dengan Nurul. Okay. Katakan contoh tak ada yang nama Siti dengan Nurul. Okay. Jadi Siti dia rasa pendapat dia betul, tapi Nurul dia kata pendapat dia lah yang betul. Jadi dengan itu dia akan maksudnya mereka tak boleh nak bersama lah sebab dia ada pendapat mereka masing-masing. Dan maka untuk nak memenuhi kedua pendirian yang bercanggah ni, mereka akan berusaha untuk mencari pendirian lain daripada pendirian mereka demi memastikan projek mereka yang siap. Jadi maksudnya untuk nak pastikan kedua-dua pihak ni selesai masalah, jadi mungkin dia akan ambil satu lagi pendapat yang lain. Untuk nak pastikan projek tersebut siap. Okey, baik. Okay, contoh yang kedua Contoh yang kedua katakanlah Encik Ali.
Okay, katalah Encik Ali ni dia telah ditawarkan oleh satu syarikat perkapalan di Eropah, okay, ataupun dekat Afrika lah. Okay. Dia telah ditawarkan dalam satu syarikat perkapalan di Afrika untuk bermula kerja pada tarikh tersebut lah. Okay, katakanlah pada tarikh 21 Oktober 2021. Jadi sebenarnya jawatan yang ditawarkan ni memang Encik Ali memang betul-betul minat dan sangat sesuai dengan kelayakan Encik Ali. Tapi dalam masa yang sama, Encik Ali ni dia telah menerima jawatan dengan satu syarikat pengiklanan di Selangor dan dia akan bermula bekerja pada 1 Disember tahun 2021. Jadi Encik Ali ni pun fikir, jadi dia tidak boleh untuk nak memungkiri janji dengan syarikat pengiklanan tersebut sebab dia telah menandatangani kontrak dan dia tidak boleh ubah kontrak tersebut. Okey, jadi Encik Ali pun fikir, sebenarnya kalau Encik Ali dalam pemikiran Encik Ali, okey, dia fikir bahawa sebenarnya banyak peluang yang boleh Encik Ali dapatlah dekat Afrika ni. Mungkin dia dapat pekerjaan yang baik, gaji yang lumayan dan peluang untuk memajukan diri. Okay. Lepas tu dekat syarikat pengiklanan ni, Encik Ali fikir dia mungkin kurang peluang untuk nak memajukan diri. Okay. Walau bagaimanapun, Encik Ali dia masih lagi keliru sama ada dia nak pergi ke Afrika walaupun pada waktu itu mungkin Afrika ni ada perang saudara. Yang mana perang saudara tu mungkin dah reda. Jadi apakah yang akan terjadi jika pekerjaan di Afrika ni ditamatkan kerana syarikat tersebut dikuasai oleh kerajaan yang tidak mahu pekerja asing? Apa yang sepatutnya dilakukan oleh Encik Ali? Okay. Baik, kalau kita tengok dalam situasi Encik Ali ni dia ada dua konflik lah. Okay. Satu, dia dapat satu tawaran bekerja dekat Afrika, dekat satu syarikat perkapalan. Satu, memang betul-betul minat lah dengan tawaran tersebut. Tapi dalam masa yang sama, Encik Ali ni dia dah dapat jawatan sebagai dia bekerja dekat satu syarikat pengiklanan di Selangor. Dan dia mesti mula pada 1 Disember 2014. 2021. Okay, jadi Encik Ali ni dia tidak boleh nak mungkiri janji sebab dekat syarikat pengiklanan ni dia dah sign kontrak. Jadi bila dah sign kontrak kita tak boleh lah nak mungkiri janji. Jadi Encik Ali pun fikir sebenarnya kalau dekat Afrika ni memanglah dia fikir memang satu pekerjaan yang baik, gaji pun mungkin lagi besar, lepas tu mungkin ada peluang untuk nak memajukan diri. Lepas tu dia fikir lagi. Tapi dengan syarikat pengiklanan ni, dia mungkin kurang peluang untuk nak majukan diri. Dan sebenarnya Encik Ali ni dia jadi keliru. Sama ada dia nak pergi ke Afrika ke tak. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam situasi ni, Encik Ali dia ada dua konflik. Yang pertama, konflik dia adalah untuk nak memilih antara nilai memungkiri janji dengan nilai tanggungjawab untuk nak memajukan diri dia sendiri. Jadi sebenarnya masalah dalam nak memilih antara tanggungjawab memajukan diri dengan masa depan yang lebih terjamin. Memilih tanggungjawab ni maksudnya sebab dia dah sign kontrak tadi kan dengan syarikat pengiklanan. Jadi tu sebenarnya adalah satu tanggungjawab dia. Tapi dalam masa yang sama dia nak memajukan diri dia sendiri. Untuk pastikan diri dia, masa depan dia lebih terjamin. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam masalah Encik Ali ni, sebenarnya dia tak semestinya menjadi satu konflik. Kalau Encik Ali dia ambil strategi pencairan masalah. Okay. Jadi macam mana strategi pencairan masalah yang dia boleh buat? Okay. Jadi dia pun buat satu alternatif. Okay, jadi apa alternatif yang boleh Encik Ali buat? Okay. Mungkin dia boleh membeli insurans untuk nak menjamin keselamatan ketika bekerja dengan syarikat perkapalan di Afrika tersebut. Jadi maksudnya dia dah mencairkan masalah lah kat situ.
Okay, faham Maksudnya untuk strategi pencairan masalah ni, sekiranya ada dua benda konflik yang berlaku, dia akan ambil satu lagi jalan tengah lah untuk yang menyelesaikan konflik tersebut. Sir, Ya? yang tadi nilai kan ada dua kan? Yang nilai memajukan diri, lagi satu apa sih? Nilai nak memajukan diri dan satu lagi adalah nilai tanggungjawab. Tanggungjawab ni sebab dia dah sign kontrak. Okay, bila dia dah sign kontrak maksudnya dia dah terikat dengan syarikat periklanan tersebut. Tapi dalam masa sama, dalam diri dia tu dia nak memajukan diri. Sebab situasi dia yang dekat syarikat periklanan ni dia rasa macam dia tak dapat nak majukan diri. Mungkin dia buat kerja yang sama berulang-ulang. Tapi kalau dia pergi syarikat perkapalan tu, dia dapat majukan diri dia lah. Mungkin dia dapat kenal orang baru, tahu pengalaman baru. Jadi itu antara dua berlakunya konflik antara dua perkara lah. Okay, sama. Okay, sama juga macam contoh dekat sini kan. Dalam slide ni, okay, misal kata contoh kamu ada dua orang. Okay, jadi misal katalah ada orang satu dengan satu dia berbeza pendapat. Okay, jadi mungkin untuk nak selesaikan masalah ni, mungkin dia boleh mencari pandangan orang lain yang kita kata dia pandangan yang bebas. Macam tu. Okey, baik. Jadi sebenarnya untuk strategi pencairan masalah ni juga dia ada kelemahan dia jugalah. Jadi kelemahan dia kadang-kadang ada kalanya kita tidak mempunyai kuasa untuk nak menentukan keadaan dan kita terpaksa akur ataupun terima sesuatu walaupun kita sendiri tidak bersetuju. Sebab dalam dunia ni kalau kita ni secara realistiknya kadang-kadang tak semua benda yang kita nak kita akan dapat. Jadi macam ni lah. Macam contoh macam misal kata dalam situasi tadi kan. Okay. Jadi mungkin misal kata Siti dengan Nurul dia bercanggah pendapat. Okay. Jadi mungkin dia boleh tanya kepada pelajar yang lain. Yang mana mungkin pelajar tersebut pensyarah dia tidak menerima pendirian pelajar tersebut. Ataupun mungkin dia boleh tanya kepada pensyarah. Maksudnya pandangan yang bebas lah. Okey. Lupa. Okey, jadi untuk menggunakan strategi pencairan masalah ni, dia hanya ada dua langkah sajalah yang kita kena ingat. Yang pertama, kita kena pasti dulu apa nilai-nilai yang berkonflik, dan yang kedua kita kena cari alternatif kepada nilai-nilai yang berkonflik tersebut. Okay. Contohnya macam yang dekat dalam slide ni, okay, ada dua orang yang bercanggah pendapat tentang nak buat satu projek. Okay. Jadi kita kena pastilah. Maksudnya mungkin pendapat A dengan pendapat B. Okay. Jadi yang kedua, langkah kedua apa yang perlu kita buat, kita kena cari alternatif untuk yang boleh menyelesaikan kepada nilai konflik. Okay, alternatif dia apa? Mungkin kita boleh tanya kepada pensyarah ke, ataupun mungkin kita boleh tanya kawan kita yang mana dia dah hantar kepada pensyarah. Maksudnya dia dah semak. Mungkin tu cara dia. Ataupun mungkin kita boleh tanya kepada senior-senior ke, orang yang pengalaman ke macam mana. Maksudnya itu kita kena cari alternatif lah. Okey, lepas tu kan untuk dalam strategi ni juga dia kalau kita tengok dalam strategi pencairan masalah ni, dia tidak dapat nak membina satu perwatakan. Sebaliknya dia lebih menggalakkan untuk manusia
untuk lari, mengelakkan diri atau menjauhkan diri daripada berhadapan konflik secara langsung. Sebab apa? Sebab kita pilih pilihan yang lain. Okey. Jelas kan? Ada soalan ke untuk pencairan masalah ni? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan tanyalah sebelum kita akan tamatkan kelas. Okey, baik. Jadi saya nak tanya kepada Nabila Syasha. Okey, jadi soalan saya, boleh bagi apa langkah untuk kita nak menyelesaikan strategi pembinaan hierarki ni? Dengar ke Nabila? Soalan saya, macam mana langkah untuk kita nak menyelesaikan strategi pembinaan hierarki? Okey, tak apa. Okey, baik. Saya nak tanya Walchester. Ada Walchester? Ada tak dalam ni Walchester? Ada, sir. Okey, baik. Jadi Walchester boleh bagi apa langkah untuk kita nak membuat strategi pembinaan hierarki ni? Dia macam buat dua pilihan yang baik tapi kasih tinggal yang satu. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih Chester. Cuma yang tadi tu dia kamu menghuraikan kepada strategi pembinaan hierarki. Okey, baik. Untuk yang langkah ni, yang pertama yang perlu kamu buat, mula-mula kita kena pasti dulu apa nilai yang berkonflik tu. Okay. Yang kedua, apa yang perlu kita buat adalah kita kena susun nilai-nilai yang berkonflik tadi. Mengikut kepada kepentingan dia lah. Okay. Dan yang ketiga, apa yang kita perlu buat adalah kita kena pilih mana yang lebih penting ataupun langkah yang terbaik. Okey. Contohnya, faham? Okey, ya. Terima kasih. Okey, baik. Saya nak tanya kepada Rokiah. Ada Rokiah? Saya, sir. Okey, baik. Soalan saya, apa yang Rokiah faham berkaitan dengan strategi pembinaan hierarki? Saya ke? Nak jawab boleh? Okey, boleh. Dia ni ada dua nilai. Kita akan ambil nilai yang penting sahaja. Dan yang satu lagi tu kita akan abaikan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, betul lah. Okey, seterusnya saya nak tanya, okey, jadi apa kelemahan yang terdapat dalam strategi pembinaan hierarki ni? Okey, saya nak tanya kepada Syamimi. Ada Syamimi Zamri. Ada kala kita tidak mempunyai kuasa untuk menentukan keadaan dan kita terpaksa akui atau terima walau tak setuju.
Yang okey, baik, tak apa. Yang Syamimi baca tu sebenarnya dia adalah strategi pencairan masalah. Dia bukan yang strategi pembinaan hierarki. Okey, baik, ada siapa yang nak cuba? Saya. Ya, ada siapa? Saya. Okey. Dia ni walaupun ada 2 nilai, kelemahan dia kita tak boleh pilih bila satu nilai tu yang melibatkan nyawa. So kita takkan ada pilihan. Okey, betul. Yang tu satu. Okey, satu lagi. Kelemahan dalam strategi ni, mungkin kita akan sukar nak susun mengikut yang mana penting dan yang mana kurang penting. Ini, sekejap ini. Kelemahan ni kita sukar susun mengikut hierarki sebab sukar untuk menentukan nilai mana yang lebih utama ataupun yang lebih fundamental lah. Contohnya macam saya bagi situasi, katakanlah antara kita nak selesaikan kes COVID-19 yang tinggi ataupun antara kita nak dalam masa yang sama ekonomi teruk. Bila ekonomi teruk, orang tak ada kerja. Bila orang tak ada kerja, orang menganggur. Mungkin ramai yang mati bunuh diri ke apa. Jadi mungkin apabila ada dua benda yang berlaku, jadi kita tak tahu yang mana yang benda asas. Sama ada kita nak menyelamatkan nyawa orang daripada terkena penyakit ataupun kita nak selamatkan nyawa orang disebabkan tak ada makanan ataupun tak cukup makan lah. Itu adalah kelemahan dia. Sebab itulah sebenarnya untuk dalam strategi pembinaan hierarki ni kita tak boleh gunakan untuk nyawa. Sebab nyawa tu memang penting. Dan nyawa tu kita tak boleh nak kita tak boleh nak susun. Okey, mana satu yang ni. Okey, baik. Seterusnya saya nak tanya Joseph ada? Ada saja. Okey, baik. Soalan saya, apa yang Joseph faham berkaitan dengan strategi pencairan masalah? Yang saya faham adalah dalam pembinaan pencairan ada dua orang pandangan yang tidak sama, tapi mereka akan mencuba berusaha mencari pendirian dan selesaikan masalah yang dihadapikan. Itu je. Serta bukan mic. Okey, baik. Tadi Joseph cakap bila ada dua orang ada dua pandangan yang berbeza, jadi dia akan cari nilai yang lain lah. Okey, baik, betul. Cuma kata kunci dia untuk pencairan masalah ni kita akan mencari alternatif. Okey, jadi maksudnya bila ada dua nilai yang berkonflik, jadi kita tak akan pilih antara dua tu, tapi kita akan cari apa alternatif dia. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Seterusnya saya nak tanya kepada Hafizah. Hafizah. Ada? Tak ada. Okey. Hazwani. Ada Hazwani? Ya saya. Okey, Hazwani ada. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak buat langkah yang perlu kita buat dalam strategi pencairan masalah ni? Sekejap ya sir. Sir, nak tolong boleh tak? Boleh. Langkah yang pertama ialah kita kena kenal pasti dulu nilai konflik dia. Okey, baik. Yang kedua? Yang kedua, cari alternatif nilai konflik. Contohnya tanya pendapat kepada orang lain ataupun tanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Okey, baik. Terima kasih. Okey, betul lah tu. Okay.
Cuma macam tadi, macam contoh yang misal kata yang situasi yang Encik Ali tadi tu kan. Okay, katakanlah Encik Ali ni dia ada dua pilihan. Okay, sama ada dia nak bekerja dengan syarikat kapal ataupun nak bekerja di syarikat iklanan. Okay, syarikat kapal ni mungkin dia dapat jaminan kerja yang lebih baik, gaji lebih lumayan dan peluang untuk dia nak majukan diri. Okay, dengan syarikat iklan ni mungkin gaji dia rendah dan mungkin dia kurang dapatlah untuk nak majukan diri dia. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini dia ada dua konflik lah berlaku. Okay. Jadi apa yang konflik berlaku tu antara dia nak mungkin janji ke ataupun dengan nilai dia nak memajukan diri. Dan konflik yang kedua mungkin sama ada masalah dia nak pilih tanggungjawab dia. Tanggungjawab ni maksudnya sebab dia dah sign kontrak kan. Okay, jadi itu adalah tanggungjawab dia. Dengan sama ada nak dengan kehidupan masa depan yang lebih terjamin. Okay. Jadi apa yang mungkin Encik Ali boleh buat adalah dengan cara dia buat alternatif yang lain. Okay, alternatif yang lain apa? Mungkin kalau memang betul dia nak pergi ke Afrika, tapi Afrika ni mungkin ada berlaku perang saudara ke, kita tak tahulah. Okay. Dan mungkin tak tahu sebab bila berlaku perang ni, bila keadaan tak stabil ni, dia macam-macam benda boleh jadi. Okay, mungkin alternatif yang Cik Azman boleh buat adalah dia ambil insurans. Jadi tu alternatif dia lah untuk nak menjamin keselamatan dia semasa bekerja di syarikat perkapalan tersebut. Okay. Baik. Ada apa-apa soalan? Ada? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan berkaitan dengan tugasan kumpulan. Okey, tugasan kumpulan macam mana? Okey. Kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahulah. Okey, kalau tutup mic dulu. Okey. Jadi siapa kalau ada yang dah siap, kalau nak hantar boleh hantar soft copy sebab saya dah ada buat folder lah dekat dalam Google Classroom. Okey. Baik, sebab sekarang ni dah minggu ke-10. Minggu ke-9. Minggu depan minggu ke-10. Jadi kalau boleh saya nak kamu hantar dalam minggu ke-10 lah sebab nanti kamu nak bentangkan lagi. Jadi kalau boleh sebelum kamu bentang tu saya nak semak dulu. Okey sir, boleh. Untuk pembentangan, kita tengok dulu macam mana. Kalau misal kata contohlah, saya kena bekerja dari rumah ke, okay. Jadi mungkin cara yang kita boleh buat, kita kena buat macam ni lah, maksudnya secara atas talian. Maksudnya nanti untuk dalam pembentangan, kamu kena buka kamera lah. Sebab sebenarnya untuk dalam markah pembentangan tu, salah satu ni kita nak tengok cara penyampaian macam mana, lepas tu dari segi kesesuaian pakaian. Maksudnya macam kamu present dalam kelas, kena pakai baju macam kalau lelaki kena pakai baju kemeja lah. Kalau macam perempuan pastikan pakaian yang sopan. Okay. Dan untuk dalam pembentangan, contoh misal kata kalau secara atas talian macam ni, maksudnya kita akan buat dalam waktu kelas. Saya akan ambil mungkin dalam waktu kelas 1 jam kot. Dalam minggu ke-12 lah macam tu. Jadi maksudnya nanti saya akan maksudnya nanti saya akan bagi link. So nanti kamu akan present apa-apa je lah yang bahan tersebut. Okay. Baik, ada apa-apa soalan? Tak ada Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan,
Ya? Minggu ke-10 tu hari Jumaat pukul 5 petang ya? Minggu 10 hari Jumaat pukul 5 petang. Okay, terima kasih. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh bersurai. Nanti wakil kelas boleh bagi senarai kehadiran Okay, sir. Terima kasih. Thank you, Sama. sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, thank you. Thank you, sir.